السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi memanjangkan usia umur kita dan diberikan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini yang mudah-mudahan moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. Antara peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rajab, peristiwa yang dicatat oleh sejarah dan kita semua tahu bahawa setiap bulan Islam itu dia ada peristiwanya. Jadi peristiwa yang akan kita kongsikan pada malam ini sekadar untuk kita mengambil ibrah dan pengajaran daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira tuan-tuan semua kita dah tahu dan hafal ataupun maklumat-maklumat penting peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala merakamkan dan menyebutkan peristiwa ini di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Ini hamba di sini merujuk kepada bi'abdihi, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini bermula pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa. Yang Quran sebut allazi barakna hawlahu, yang kami berkati sekelilingnya.
Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Satu peristiwa agung bagi seluruh umat Islam, iaitulah peristiwa Isra wal Mi'raj, yang kita sebut diulang peristiwa ini setiap tahun. Kita membaca kisahnya, memperingatinya, yang mana merakamkan satu peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ibadah solat fardu. Ini yang penting. Jadi peristiwa yang berlaku ini ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, tahun itu disebut sebagai tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Kerana Allahumma salli ala Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan isterinya yang tercinta, iaitulah Khadijah bintu Khuwailid, dan juga bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disegani ramai, iaitulah Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi dua insan yang sangat berjasa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dua orang ini tak ada, Nabi sedih. Dan pada masa yang sama, waktu itu Nabi SAW berhadapan dengan kafir musyrikin Mekah, bersangatan ejekan mereka, kezaliman mereka terhadap Nabi dan para sahabat, sehingga tak boleh nak gambarkan bagaimana keperitan, kesengsaraan yang dilalui oleh Nabi SAW ketika itu. Masyarakat ataupun kaumnya yang berpaling daripada dakwah Nabi SAW, sehingga ada di kalangan para sahabat maka pergi berhijrah ke Habsyah, kerana bersangatan musuh kufar di Mekah, maka mengganggu, maka menghalang, menyakiti Nabi dan umat Islam. Dan ada sahabat yang pergi berhijrah ke Habsyah, dan tahun yang disebutkan sebagai tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan kita baca pula Nabi SAW, Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah Nabi SAW. Selepas daripada orang Mekah sendiri tidak menerima, bahkan kerasnya hati penduduk Mekah, maka tidak menerima dakwah dan seruan Nabi SAW, mereka menolaknya. Dan bila Nabi pergi ke Taif, Nabi juga dipukul, Nabi dikasari, Nabi kita dihalau di Taif, sehingga gugur darah baginda Nabi SAW buat pertama kalinya. Nabi bila darah duk turun, menitik tu Nabi duk tahan.
supaya darah tu tak jatuh ke atas tanah. Jika darah itu jatuh saja atas tanah, malaikat Jibril akan ambil bukit tu, akan menghempap kepada penduduk Taif. Tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi buat? Ini antara mukjizat Nabi SAW. Sifat sabar Nabi itu mengatasi sifat marahnya. Ini sifat Nabi. Kita sifat marah, kita mengatasi sifat sabar. Sabar tu ada, tapi sifat marah itu lebih mengatasi daripada sifat sabar. Selalu saya buat contoh, kadang orang buat jahat dekat kita, kita balas juga dengan kejahatan. Jahat dibalas jahat. Orang buat apa? Orang buang angin tayar motor ataupun tayar kereta kita, sikit lah. Kita tak puas hati, kita ambil petrol, tuang atas motor kereta dia, kita bakar, hangus, tak ada apa. Itu jahat dibalas jahat. Tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita, kejahatan yang orang buat, kita balas dengan kebaikan. Susah memang susah kan. Orang buat jahat, kita nak balas dengan baik kita. Dia kata benda boleh gaduh, buat apa berbincang. Itu dia punya prinsip dah terbalik. Prinsip dia terbalik. Gaduh dulu, tak lagi baru minta maaf. Saya, Allahumma salli Muhammad, tahun lepas bila kita pergi pertama sekali sampai di Mesir, Ustaz Taki duduk di Mesir lama, dia tahu macam mana panggil orang Arab. Saya tak biasa bermuamalah dengan orang Arab Mesir. Orang Arab Mesir lain, bahasa dia pun saya tak faham. Dia cakap Ami dia, saya tak faham. Dia cakap, saya suruh ulang 3 kali. Dah kali saya suruh, dia cakap bahasa baku lah, cakap bahasa fusah, baru faham. Tak faham dia punya lorat dia tu, saya tak faham kan. Kalau itulah, gaduh ni biasa. Tapi orang Arab ni saya tengok gaduh nak berhenti gaduh tadi senang, last sekali malah duk bertikam mulut, gaduh itu ini apa setinggi soalah kali. Sallu alal habib, selawat dekat Nabi, berhenti terus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pilih bergaduh dulu. Sebab apa? Sebab benda boleh bergaduh, buat apa berbincang. Itu prinsip dia kan. Kita tentu sekali Allahu Akbar. Jadi nak ceritanya Nabi, akhlak Nabi, sifat Nabi, Nabi balas keburukan orang dengan kebaikan. Nabi tak balas jahat. Tuan-tuan, Nabi ini yang kata akhlak Nabi ini akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia. Jadi bila berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun Amul Huzni, itu yang disebut sebagai tahun kesedihan, Allah Ta'ala datangkan peristiwa ini untuk menggembirakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai satu tahap Nabi berdoa dan Nabi mengadu pada Allah. Inilah hakikat seorang hamba. Akhirnya dia akan kembali pada Allah. Itu yang Nabi ajar. Apa benda pun kita rasa macam kita ni hebat, kita mampu, kita ini dan sebagai perancangan kita, akhir kita ni hanya manusia yang lemah. Kita rancang nak buat itu hebat, tapi bila hari nak berlakunya perancangan tersebut, tak jadi. Kerana Allah Ta'ala tak izinkan. Kita sewa kemah nak buat kenduri, tengok gempa bumi contoh. Habis. Kita dah rancang dah, nak tarikh sekian-sekian, nak buat kenduri hebat ni. Tempah dewan saja, pelamin saja 100,000 tuan-tuan sekalian. Ada-ada, awak tak ada tuan-tuan. Kita habis api kenduri hak jenis ni, orang dia jemput saja tanya bisik, ish, berapa kos ni? Tu Ustaz, tak berapa mahal dah, tapi 100,000 juga dia kata. 100,000 pelamin saja tuan-tuan. Nampak tak? Kita rancang itu ini, tiba-tiba hari kejadian Allah Ta'ala takdir, ya, berlaku bencana, ribut ke, gempa bumi dan sebagainya. Tak jadi. Kalau kita dah rancang hebat dah, habis duit puluhan ribu ringgit, ratusan ribu ringgit, tapi tak jadi. Dan Nabi ajarkan kepada kita dalam keadaan demikian, Nabi
kembali pada Allah, Nabi berdoa dan mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Doa Nabi. Kata Nabi kita, ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku. Ini doa. Nabi doa kepada Allah Taala. Wa qillata hilati. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kurangnya keupayaanku. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku pada pandangan manusia. Ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang amat pengasih, anta rabbul mustad'afin. Wahai Tuhan, engkaulah Tuhan orang yang lemah dan tertindas. Wa anta rabbi ila man takiluni. Nabi doa, ya Allah, engkau adalah Tuhan kepada orang yang lemah dan tertindas, dan engkau adalah Tuhanku, kepada siapa lagi aku nak menyerahkan diriku. Serahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW bila berhadapan dalam situasi yang getir, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan perjalanan ini tuan-tuan sekalian, bila kita sebut Isra, Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Isra makna perjalanan lah. Perjalanan. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Perjalanan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Dan Mi'raj daripada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, baginda naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha melalui 7 lapisan langit. Dan ketika itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peristiwa yang sangat besar, iaitulah kefarduan solat 5 waktu. Cuma saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini, bila Nabi naik nak berjumpa Allah Subhanahu wa taala, daripada mula peristiwa yang kita sebut tadi, Isra dan Mi'raj, kita nak tengok latar belakang peristiwa ini, dan kita nak mengambil ibrah daripada apa yang berlaku terhadap Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan, kita tahu bahawa kita sebut tadi, tahun tersebut disebut sebagai tahun kesedihan. Nabi diuji dengan kematian benteng secara fizikal, iaitulah Abu Talib, bapa saudara Nabi. Yang kedua, kematian benteng yang berbentuk spiritual, iaitulah Khadijah bintu Khuwailid, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diuji, dihalau dan dikasari oleh penduduk Taif. Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Kenapa Allah Ta'ala takdirkan sedemikian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sengaja Tuhan uji dengan semua ini supaya apa? Supaya pergantungan hanya diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, bukan kepada Khadijah, bukan kepada Abu Talib, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang perlu dipandang secara positif, tanda Allah Azza wa Jal mengingati kita dan memperingatkan kita supaya mengingatinya. Itu tujuan ujian yang datang kepada kita. Ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri pada kita, mungkin kita tak tahu apa benda nak datang. Allah Ta'ala uji kita. Sakit, kehilangan dengan orang yang kita sayang, mak ayah kita, adik-beradik kita, adik, abang, kakak kita, isteri, anak kita. Allah Ta'ala uji. Kerana kehidupan ini
hakikatnya adalah suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi checkpoint yang pertama iaitulah daripada Masjidil Haram, kita sebut tadi Masjidil Haram. Kemudian checkpoint yang kedua Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Allah Ta'ala memilih Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena dia adalah simbolik hubung kait umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Masjidil Aqsa merupakan satu lambang kebanggaan Islam dari kaum Bani Israel. Dan sengaja Tuhan pilih supaya umat Islam sentiasa mempedulikan tanah suci ketiga ini. Dan perjuangan Baitul Maqdis dan sekitarnya di Palestin itu adalah paksi kebenaran di akhir zaman, dan sesiapa yang bersama dengan mereka, maka mereka akan bersama dengan kebenaran, dan begitulah sebaliknya. Baik, checkpoint yang ketiga. 7 lapisan langit. Kita nak tengok setiap langit ni Nabi apa yang duduk, penghuninya. Jadi bila Nabi dimi'rajkan dengan melalui satu lapisan langit, daripada satu langit pertama, naik langit kedua, langit ketiga, sehinggalah langit yang ketujuh. Dan setiap langit itu mempunyai ceritanya yang tersendiri. Namun tema utamanya adalah gambaran keadaan alam akhirat. Dan sengaja Allah Azza wa Jal mempersaksikan situasi akhirat itu supaya kita sentiasa memikirkan tentang alam akhirat. Tentang alam akhirat. Walaupun hidup kita ni masih di dunia, kita bukan hidup di alam akhirat. Akhirat kita pun tak tahu bila. Kita masih hidup di alam dunia, tapi cara hidup di dunia itulah yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Itu dia ada kaitan tu. Cara hidup kita di dunia, dia ada kaitan dengan cara hidup kita, penentuan nasib kita di akhirat. Tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi naik ke langit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi naik ke langit, Nabi bertemu Nabi Adam alaihi salam. Langit yang pertama. Langit pertama Nabi Adam alaihi salam. Falamma dakhala as-samaa ats-tsaniyata wajada Isa wa Yahya alaihi assalam. Bila Nabi dan Jibril naik langit yang kedua, mereka mendapati adanya Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua. Wa fi as-samaa'i ats-tsalitsati wajada Yusuf alaihi salam. Pada langit yang ketiga, Nabi dan malaikat Jibril mendapati Nabi Yusuf alaihi salam berada di langit yang ketiga. Wa fi ar-rabi'ati wajada Idris alaihi salam. Dan pada langit yang keempat, Nabi dan malaikat Jibril mendapati Nabi Idris alaihi salam. Wa fil khamisati wajada Harun alaihi salam. Pada langit yang kelima, Nabi Harun. Wa fis sadisati wajada Musa alaihi salam. Dan pada langit yang keenam ada Nabi Musa. Wa fis sabi'ati wajada Ibrahim alaihi salam. Dan pada langit yang ketujuh Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas tu Nabi naik lagi lah, naik lagi sampai ke Baitul Ma'mur. Dan kemudian sehingga ke Sidratil Muntaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah bila Nabi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan solat 50 waktu. Itu asalnya. Solat 50 waktu ke atas Nabi dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di sini, walamma 'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam marra ala Musa alaihi salam. Bila Nabi balik, Nabi turun, Nabi berjumpa Nabi Musa. Fasa'alahu kam furida 'alaika minas salah. Nabi Musa tanya, berapa yang telah difardukan ke atas kamu daripada sembahyang? Maka Nabi pun menjawab, faqala qamsina salatan kulla yaumin. Nabi kata difardukan sembahyang 50 waktu sehari semalam. Tuan-tuan, 50 waktu. Bukan 5 waktu. Yang 5 waktu ni pun ramai tak solat. Nah, subuh tak solat, balik kerja, habis 5.30 pukul 6 baru nak balik, sangkut dengan jam, asar masuk lewat dekat pukul 5. Dia pun balik terus, patut solatlah dulu, menganak jam. Sampai rumah dah dekat dengan maghrib, tuan-tuan sekalian. Kadang waktu asar tu hanyut gitu je, tak sempat solat. Sebab apa? Sangkut dengan jam. Pergi kerja dengan kereta, sangkut jam, tuan-tuan sekalian. Jadi, ni nak ceritanya solat. Kalau yang 5 waktu pun masih ada yang gagal untuk menjaganya, memeliharanya, melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan bayangkan kalau 50 waktu. Tak sempat. Jadi, jom kita pergi minum kopi dulu. Tak sempat nak solat. Kita ajaklah apa pun dia solat. Nak solat. Lepas solat apa? Solat lagi. Solat. Sebab solat. Nak isap rokok pun tak sempat. Tak sempat sebab apa? Sebab nak solat. Solat pada asalnya. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, faqala inna ummataka dha'ifah farji' ila rabbik fas'alhu ay yukhaffifa 'anka wa 'an ummatik. Bila Nabi Musa dengar 50 waktu. Oi, banyak ni. Nabi Musa kata, inna ummataka dha'ifah. Umat kamu ni lemah, tak mampu nak solat 50 waktu. Farji' ila rabbi, pi balik jumpa Tuhan. Untuk apa? Fas'alhu, minta pada Allah Taala, mohon ayyukhaffifa 'anka wa 'an ummatik, minta diskaun. Minta kurangkan, diringankan 50, minta kurangkan lagi. Lepas tu Nabi pun pergi jumpa, faraja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala Allah Taala takhfifa. Nabi pun mintalah pengurangan supaya diringankan, dikurangkan bilangan sembahyang tadi, sehingga akhirnya fahatta anhu 10, daripada 50 turun jadi 10. Kemudian wa ma zala yataraddadu bainallahi wa Musa hatta asbahat 5 salawatin fil adad wa 50 fil thawab. Dan bila Nabi tu pergi jumpa Tuhan, naik turun. Lepas tu Nabi Musa, jumpa Nabi Musa pula, suruh pergi minta kurang lagi, sehingga akhirnya sembahyang yang 50 waktu sehari semalam daripada 10 tadi, sehinggalah jadilah 5 waktu sehari semalam pada bilangan, pada adatnya. Tapi tetap pahalanya wa khamsina fi thawab, pahalanya 50. Makna sekali sembahyang sama dengan 10 pahala, ganjaran pahala yang kita dapat dah. 5 kali sembahyang 50. Itu makna besarnya pahala. Dan pada pagi berikutnya bila Nabi balik, tuan-tuan sekalian, peristiwa ni berlaku dan begitu pantas. Kan? Nabi pun cerita kepada kaumnya, maka tak percayalah, betul ke Muhammad ni pergi malam balik, pagi balik lah, naik ke langit ke-7, pi sampai mana, dalam masa yang begitu pantas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang tak percayalah. Pi malam, balik waktu pagi dah balik dah. Maka kata, inna hadza la syai'un ujab. Ini benda pelik, tak masuk akal. Betul ke dia cerita ni? Tuan-tuan, bila orang tak percaya, dia panggil Sayyidina Abu Bakar. Kita panggil Sayyidina Abu Bakar, mai tengok. Nak tengok dia percaya ke, dia nak kata apa? Falyasma' qawlah.
Minta dia dengar, tengok. Nabi cerita. Tuan-tuan ni kita Sayyidina Abu Bakar. Fasami'a minhu, maka Sayyidina Abu Bakar pun dengarlah apa yang diceritakan kepada dia tadi. Faqala sadaqta. Sadaqta. Engkau benar wahai Rasulullah. Benar. Dia membenarkan. Tuan-tuan, dia kata wallahi inni usaddiquhu walau jaa bi khabari sama. Demi Allah sesungguhnya aku tetap akan membenarkannya, percaya walaupun datang khabar tadi daripada langit. Tuan-tuan sekalian. Walihaza summiya Abi Bakr as-Siddiq. Maka dengan ini, sebab itulah dinamakan, diberi gelaran As-Siddiq kerana membenarkan tadi. Orang lain tak percaya, tapi Sayyidina Abu Bakar tak ragu-ragu, betul ke Rasulullah? Mimpi kot, tak betul ada, tak ragu-ragu dah, percaya bila benda tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan sekalian, checkpoint yang keempat, Sidratul Muntaha. Ini Nabi naik dan naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah langit ketujuh. Bila di Sidratul Muntaha, Nabi bertemu Allah Azza wa Jalla. Bila bertemu Tuhan, mengubat duka dan melepaskan rindu kekasih. Sebelum pulang, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berilah cendera hati kenang-kenangan berbentuk solat. Itu cerita dah. Kan Allah Ta'ala nak menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sembahyang dengan upacara sangat indah, sangat bersistematik berbanding ibadat-ibadat yang lain. Hebatnya solat, Nabi naik sendiri ambil kefarduan tu daripada Allah Ta'ala. Tu hebat ibadat solat. Supaya manusia dia kena faham tentang kepentingan solat dalam kehidupan dia. Pentingnya solat dalam kehidupan. Solat itu yang disebut sebagai imanuddin, sebagai tiang agama. Mendirikan solat bermakna dia menjaga dan mendirikan agama. Dan meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan tiang agamanya. Baik, checkpoint yang kelima. Di Makkah itu. Tentu sekalian, siapa yang tidak teruja bila dapat melancung ke langit yang tertinggi. Kita dapat naik kapal terbang pun seronok dah. Kan? Kita dapat pergi Mekah, pergi Madinah pun dah seronok dah. Ni dapat melancung ke langit, naik langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, naik lagi sampai atas tu. Tentu sekalian, kita duduk atas awan tu je, sehingga dapat berjumpa dengan zat yang maha agung, Nabi SAW. Maka Nabi cerita kepada umatnya. Jadi malang sekali, amat sedikit yang percaya, bahkan percaya itu menjadi hujah menafikan kebenaran Islam. Maka Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang berlaku di luar kemampuan manusia dan di luar logik akal. Itu maknanya. Dan Allah Ta'ala sengaja menjadikan peristiwa ini satu peristiwa yang ajaib, supaya kita mengerti bahawa bukan semua urusan agama boleh dijustifikasikan dengan logik akal. Itulah makna iman, iaitu percaya dan yakin dengan perkara-perkara yang tidak mampu dibuktikan dengan keterbatasan ilmu akal manusia. Hanya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pegangan mutlak. Itu kita nak lihat di sebalik apa yang berlaku, apa yang terjadi. Jadi Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu masa ruhan wa jasadan. Ini tuan kena faham ni. Bukan Nabi pi ruh saja, Nabi mimpi kot, Nabi pi bermimpi, Nabi jalan ruh. Dak, ruh dan jasad. Makna ruh dan jasad. Nabi sendiri pergi. Kalau ruh berpisah daripada jasad, kita pun lena lah, ruh keluar sementara tu dia main masuk balik, kita hidup lah. Kan?
kita pun main solat subuh, roh dia balik masuk dalam badan kita. Kemudian dimi'rajkan ke langit sehinggalah ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir sekali tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil iktibar hikmah dan pengajaran daripada kisah yang kita kongsikan pada malam ini. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyempurna syariat nabi-nabi yang terdahulu, dan Nabi mengimami seluruh para nabi ketika sampai di Masjidil Aqsa. Nabi jadi imam, sebagai mesej yang sangat jelas kepada kita semua bahawa risalah para nabi yang sebelum-sebelumnya itu semuanya membawa risalah yang sama, tujuan yang sama, risalah yang satu. Yang kedua, Islam meraihkan fitrah asal kejadian manusia dengan memilih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susu berbanding arak sebagai bukti. Walaupun akhir zaman munculnya ada golongan etis yang mengaku mereka ni tak percaya pada Tuhan. Golongan etis tak percaya pada Tuhan, tetapi ia telah menafikan dari sudut kecil hatinya masih lagi tetap percaya. Tuan-tuan, kita tengok langit, kita tengok kejadian alam ni, mana ada satu makhluk yang dapat menciptakan alam semesta yang sangat hebat. Tuan-tuan naik langit, tuan-tuan duduk dalam kapal terbang, dapat seat seronok kalau duduk tepi tingkap. Kan? Sebab apa? Sebab nak tengok awan, boleh tengok pemandangan luar. Buka, ambil kamera, ambil gambar. Seronok boleh duduk tepi kan. Tengok-tengok tiket, Allah duduk tengah sekali. Kan? Paling leceh dia kata. Dapat duduk tepi tingkap, clear dia kata. Buat keluar handphone siap-siap ambil gambar. Dia pun duduk tengok awan, waktu awan tebal. Tuan-tuan, siapa yang mampu menciptakan awan sedemikian? Langit yang tinggi, awan yang tidak jatuh. Subhanallah. Tuan-tuan tak tengok matahari, bulan, bintang. Tak ada manusia yang mampu. Tuan-tuan, kalau himpunkan seluruh doktor pakar yang ada atas dunia, kita suruh dia hidupkan semula seekor semut, boleh tak? Tak payah sebut gajah, gajah besar sangat. Seekor semut, himpun semua doktor pakar yang ada atas dunia ni, ambil binatang semut je. Kuman kecil sangat, tak nampak semut, kita boleh nampak lagi. Ambil seekor semut yang dah mati, hidupkan semula. Yang tu pun kita tak mampu, tuan-tuan. Maknanya manusia ini sangat lemah. Karena di sana ada satu kuasa yang sangat hebat, pentadbir sekalian alam. Allahu Rabbul Alamin, subhanallah. Dan yang ketiga, mengapa orang beriman Allahumma salli ala Muhammad paling layak bahagia? Kerana paling hampir dengan fitrah dari segenap aspek kehidupan. Maka bahagia. Dan yang seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad, tugas manusia sebagai hamba Allah meninggikan agamanya walaupun di mana jua agama, di mana jua kita berada. Tegakkan Islam di dalam jiwamu, nescaya akan tertegak di muka bumi ini, kata Hasan Hudaibi. Yang seterusnya, keimanan mendepani kebendaan, yakni tidak semua perkara yang tidak logik pada akal kita itu tidak boleh berlaku. Kebesaran Allah Azza wa Jalla diperlihatkan sepanjang Mi'raj kepada Nabi SAW. Perkara gaib tidak boleh diukur dengan logik akal yang sempit, kecuali dengan kepercayaan dan keimanan yang kuat, yang jitu lalu diselarikan dengan akal yang sihat. Dan kemudian kefarduan solat 5 waktu supaya manusia menyembah Allah secara ruhan wa jasadan. Kita main sembahyang ni ruh dengan jasad. Ada orang main sembahyang dengan ruh saja. Badan duduk kat rumah, ruh saja main solat tak lagi. Tak, ruh dengan jasad. Untuk apa? Untuk merasai di sana adanya Tuhan, kewujudan Allah Azza wa Jal.
secara langsung di dalam solat kita. Dan ibrah, pengajaran yang terakhir yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini, tuan-tuan sekalian, itulah kepentingan Masjidil Aqsa dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya pada umat Islam. Bumi Palestin bukan hanya sebagai bumi persinggahan, sebagai pusat perlancongan, tetapi ia adalah hak milik umat Islam secara keseluruhan. Itu di antara ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang kita bicarakan pada malam ini, yang mudah-mudahan sebanyak memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan, kekurangan, kejahilan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Allah Subhanahu.